اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan pengurusi majlis, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, Imam Bilal, muslimin dan muslimah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama selepas daripada salat maghrib berjemaah i'tikaf di dalam masjid, kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh para malaikat, majlis yang terang cerah sampai ke langit. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk dipanggil tazkirah ke apa? Ceramah tazkirah. Jadi untuk tazkirah malam ni tidak ada tajuk khusus, tak ada. Kemudian kira-kiranya yang mengatur kuliah ni tak ada pula. Yang mengatur kuliah siapa ke? Rauk. Siapa ke Rauk? Hantar bantuan banjir jadi hak tukang ajak. Kekok juga jadinya hak tukang ajak tak ada. Kemudian tidak ada sebarang tajuk yang diberi, cuma terdahulu saya maklumkan kalau ada persoalan berkaitan dengan asas-asas agama, bab pegangan ke, bab sembahyang ke, bab berjemaah ke, kita sekarang dalam situasi sekarang kita berjemaah macam mana, itu masalah-masalah yang semasa, yang timbul pada masa sekarang. Cuma tak ada orang, tak ada sebarang persoalan. Dan kalau ada persoalan, kita boleh jadikan sebagai pembuka. Lepas tu kita boleh tarik satu. Tak ada. Saya biasa dah ingat dah. Separuh dah ke? Soalan separuh dah tu. Yang pertama uluhiyah rububiyah. Kemudian batasan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Perbezaan batasan dia. Batasan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk.
Perbezaan antara tauhid uluhiyah rububiyah. Uluhiyah rububiyah, Rabb ilah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Rabb. La ilaha illallah, tiada ilah melainkan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah dah Rabb bagi sekalian alam. Kemudian kalimat tauhid kitanya, la ilaha illallah, tiada ilah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hak kita duk baca semua tu, Rabb ilah, rububiyah uluhiyah. Cuma bahagian kitanya, kita biasa terjemah Rabb dengan ilah terjemahan yang sama. Rabb Tuhan, ilah Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terjemahan kita begitulah. Jadi sama antara Rabb dengan ilah. Dia Rabb, ilah ni lain. Rabb ni apa terjemahan Rabb? Sebab dia Rabb ni, dia makna dia banyak. Rabb ni makna dia banyak. Makna Rabb ni daripada Rabb lah tubiknya tarbiyah. Itu daripada Rabb juga. Jadi Rabb ni kalau terjemah Tok Guru lah, Rabb ni tuan yang hakiki. Tuan yang hakiki, Tuan yang sebenar-benar, Tuan yang menjadikan, Tuan yang mengatur, yang mencipta, yang memiliki, yang mempunyai, yang mendidik, yang membela, yang mengasuh, yang mendokong, yang menyara. Itu Rabb dah kata. Yang beri rezeki. Itu Rabb, Tuan yang hakiki. Makna Rabb ni kalau kita kata kok Tuan yang sebenar-benar, hak dia belaka. Sebab yang ada ni semuanya duduk di bawah rentahan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Kemudian la ilaha illallah, kita cakap dulu. La ilaha illallah kita biasa terjemahan dengan tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Kita biasa tak terjemah seumpama tu. La ilaha illallah. Kita biasa terjemah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, kan gitu, melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi panjang terjemahan tu. Kalau kira hak kita sebut tu pendek je, la ilaha illallah, 4 patah aja. Tapi terjemahannya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi banyak terjemahan dia pula. Asalnya 4 kalimah je. La ilaha illallah. Mana 4 kalimah. Terjemahan kitanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Hak panjang-panjang terjemahan tu terjemahan kepada ilah. La illallah, tiada melainkan Allah. Hak panjang terjemahan tu adalah terjemahan kepada ilaha. Apa ilaha? Tuhan yang disembah dengan sebenar. Di situ. Ilah-ilah ni al-ma'budu bihaqqin. Kalau kau Arab. Ilah-ilah ni al-ma'budu bihaqqin. Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu ilah. Yang bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Itu ilah. Rabb, Tuan yang hakiki. Tuan yang mengatur, yang menjadikan, yang berizki, yang segala-galanya. Itu Rabb rububiyah. Yang mana sebagai orang yang beriman, dia kena lengkap kedua-dua ni. Rububiyah dan juga uluhiyah bagi orang yang beriman.
Cuma untuk kita betul-betul beriman Allah sebagai Rabb, betul-betul beriman Allah sebagai ilah, kaedahnya mana? Jalannya kok mana? Beriman dengan Allah sebagai Rabb, beriman dengan Allah sebagai ilah. Jalan mana? Sebab orang yang beriman, dia kena lengkap kedua-dua ni. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Lengkap kedua-dua. Jadi nak pastikan kita orang yang beriman yang lengkap kedua-dua rububiyah dan uluhiyah ni. Asal kaedahnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asal kaedah. Itu di awal Islam. Sampai pada masa kita ni, bukan pada masa kita lah. Lepas daripada kurun yang ketiga, masuk kurun yang keempat, pada masa pemerintahan Abbasiyah, yang mana yang masuk Islam ni sudah di kalangan orang Ajam. Orang Ajam, bukan orang Arab. Orang Ajam, orang Melayu ni kemudian dah lah. Ajam ni orang Parsi, itu orang Ajam, bukan orang Arab. Melayu ni kemudian, Ajam dah dipanggil, bukan orang Arab. Orang yang mana tidak memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ayat Al-Quran dan hadis Nabi adalah dengan bahasa Arab. Yang masuk Islam kemudian, di awal Islam orang Arab sahaja. Apabila pemerintahan khalifah Islamnya meluas, jadi yang masuk Islam bukan lagi di kalangan orang Arab yang memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula yang masuk Islam pula daripada agama kafir yang pelbagai. Yang macam-macam pesing agama kafir ni. Macam-macam pahaman kafir ni hok masuk Islam kemudian. Kemudian bukan di kalangan orang Arab. Kemudian yang bawa agama ni pula, dia lama-lama dia jadi lebih bertambah kurang lah. Asalnya yang bawa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita maklum pada masa sahabat radhiyallahu anhum, di situ sudah ada pertikaian. Dia kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila sahabat meninggal, yang meneruskan adalah di kalangan tabi'in, mereka yang menerima ilmu agama daripada sahabat yang menerima agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah turun selapis. Sahabat terima direct daripada Nabi. Tabi'in tak jumpa dengan Nabi dah. Dia terima daripada sahabat yang terima daripada Nabi. Jadi takkan sama dah sahabat yang menerima agama daripada Nabi dengan tabi'in yang menerima agama daripada sahabat. Tanda ni. Kemudian turun. Lepas daripada 3 kurung yang pertama. 3 kurung yang pertama yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul quruni qarni, summa alladzina yalunahum, Nabi kata, selebih-lebih kurung aku, kurung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kurung yang mengiringi kurung aku, kemudian kurung yang mengiringi kurung aku. Mana apa? 3 kurung yang pertama yang Nabi aku sebagai selebih-lebih kurung. Apa tu? Lepas ada kurung yang ketiga, masuk kurung yang keempat. Ini bagai-bagai dah timbul pada ni. Maka macam mana kita nak memahami tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Maka ulama pun menyusun kaedah pula kemudian. Contohnya yang masyhur sampai kepada kita, kaedah sifat 20. Itu bermula kurung yang keempat. Orang yang kurung keempat ni masih lagi hampir dengan 3 kurung yang pertama yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digelar sebagai kurung dalam kadang dauruz zahabi dipanggil, pusingan keemasan lagi. 3 kurung yang pertama ni masih lagi pusingan keemasan. Kalau ada pertikaian sekalipun tidak membabitkan pertikaian akidah.
Hanya membabitkan pertikaian dalam bab furung agama, dalam bab pemerintahan, ada pertikaian. Tapi bab akidah sadiq. Tidak timbul pertikaian. Akidah direct kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kurung yang keempat. Mula dari kurung keempat, kita kurung yang keberapa? Kurung yang ke-15. Maklumlah kurung kita ni. Boleh baca Al-Quran pun bertuah sangat dah. Bukan kata boleh baca Al-Quran bertuah, baca Fatihah comel pun bertuah sangat dah. Kadang-kadang masjid 5 waktu berjemaah, cek bacaan Fatihah mengilim pala tu guru pula cek. Berapa beratnya Fatihah. Awak semayang selama ni macam mana awak semayang? Tu pada masa kita sekarang, kita maklumlah. Jadi untuk kita betul-betul memahami berkaitan dengan tauhid rububiyah uluhiyah, kita kena balik pada kaedah sifat 20 yang dimulai dengan pembicaraan uluhiyah, mengenal Allah sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Kemudian kita mengaji berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal Allah sebagai Tuan yang hakiki, hak dia belaka. Mana apa? Kesemua yang mana asas kepada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Sebab apa? Sebab Allah Rabb, Tuan, hak dia belaka. Itu asas dia. Jadi kita nak kejar mengesakan Allah pada perbuatan ni, kaedah sifat 20. Dengan bahawa semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Maka di sini ada kaitan pula dengan soalan yang kedua, batasan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Apa batasan dia? Tidak ada batasan. Kita akan cerita balik tu. Tidak ada batasan di antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Tidak ada batasan. Sebab apa? Sebab hanya yang ada perbuatan Allah. Nak batas-batas kok mana lagi? Nak batas-batas kok mana lagi? Yang perbuatan yang ada hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kena faham pula situ. Ambil mula-mulanya dulu. Asas tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan, kesemua yang berlaku perbuatan Allah. Maka tidak ada batasan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Sebab apa? Sebab tidak ada perbuatan makhluk. Nak batasannya kat mana? Tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Dalam suratul An'am ayat yang ke-1-2 Allah Ta'ala berfirman, zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Demikian, yang demikian sifat-sifat dan kekuasaannya ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Tuan kamu, itu Allah. La ilaha illa huwa, tiada ilah melainkan ia. Ini Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Tuan kamu. Lepas tu, la ilaha illa huwa, tiada ilah, tiada sembahan sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Ayat tu sebut Rabb rububiyah, sebut ilah uluhiyah. Allah Ta'ala ni Rabb kamu, Tuan kamu. Tiada sembahan yang sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Faham tak ayat? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Siapa yang menjadikan sekalian perkara? Siapa khaliq? Khaliq hanyalah Allah, Rabb dan ilah kepada kita. Jadi selain daripada Allah tidak ada khaliq malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah makhluk tidak ada sebarang perbuatan pada hakiki. Maka nak ada batasannya kat mana?
Ini bicara hakiki. Kita bicara pula macam mana kedudukan pegangan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan perbuatan Allah, perbuatan makhluk, dengan Jabariyah, dengan Qadariyah. Nanti kita akan bicara balik. Allah khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Kita kena faham keesaan pada perbuatan ni, tukang buat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan yang buat langit, buat bumi, buat manusia. Yang berlaku setiap saat kesemuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan diri kita tu sahaja makhluk Allah. Yang berlaku di kita, gerak, diam kita ni lah makhluk Allah. Allah yang gerakkan, Allah yang diamkan. Dah kita makhluk tidak ada sebarang peranan. Kesemua yang berlaku perbuatan khalik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini nak kemas sini ni balik pada kaedah sifat 20. Dia nak mati di keesaan pada perbuatan. Yang mana kalau kira kuliah saya yang terkini membicarakan berkaitan dengan qada dan qadar di dalam Terengganu FM pagi Jumaat pukul 10 lebih Terengganu FM dalam bukan 40 minit tiap-tiap minggu masuk minggu yang keempat pada membicarakan rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah. Yang mana penekanan permulaannya dua yang saya tekan. Pembicaraan qada dan qadar. Dan satu lagi yang saya tekan berkaitan dengan keesaan pada perbuatan. Kalau dua ni tak pegang dua ni tak lihat. Ini akidah dua ni. Qada qadar pegangan rukun iman yang keenam. Mengesakan Allah pegangan pembicaraan di sifat wahdaniyah. Kalau dua ni tidak ada di pegangan kita, memang punah. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kita merasakan bahawa kita imani qada dan qadar. Kita beriman dengan qada dan qadar, tetapi terkadang kita hanya memahami perkataan sahaja. Apa dia qada, apa dia qadar yang kita imani, yang kita berpegang dengan akidah, apa dia qada dan qadar, tu kena mati molek. Qada dan qadar duduk mulut kita dah daripada budak. Ke ada orang kita tak pandai nak jawab berapakah rukun iman, boleh jawab belaka satu-satu, boleh sebut belaka, semua boleh sebut belaka. Tapi adakah kita imani betul-betul dengan qada dan qadar tanpa kita memahami apa dia qada dan qadar? Jadi saya tekan dalam selak tu, selak ad-dinul khalis, selak ad-dinul khalis, agama yang suci, tajuk dia, tajuk selok tu lah, ad-dinul khalis, agama yang suci. Kesucian yang paling besar adalah kesucian tauhid, kesucian akidah. Suratul Ikhlas, Suratul Ikhlas. Tapi saya mari tadi ada standby juga. Standby satunya Suratul Ikhlas, satunya Suratul Fatihah dalam tafsir Pimpinan Rahman. Tafsir Pimpinan Rahman biasanya kalau tempat orang ajak pergi tu tajuk tak beri, saya bawa antara dua lah, sama ada Suratul Ikhlas ataupun Suratul Fatihah. Suratul Fatihah surah pembukaan. Jadi mula-mula mari kena ada pembukaan lah, Suratul Fatihah lah pembukaan. Tapi tadi tanya dulu, sebab kalau ada kita boleh jadikan sebagai tajuk. Hak ning ni walaupun ada satu lagi soalan ketah, rasa-rasanya hak soalan pertama tadilah tajuk malam ni. Jadi tajuk malam ni. Tu tanya-tanya soalan tu sebab nak jadikan sebagai tajuk.
Tapi kalau tak ada soalan pun tajuk yang sama juga saya akan bicara berkaitan dengan suratul Fatihah. Kita duk baca tiap-tiap rakaat sembahyang. Kita berakidah dengan akidah suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah mengandungi tauhid rububiyah, dalam suratul Fatihah mengandungi tauhid uluhiyah. Kita berpegang dengan tauhid rububiyah uluhiyah yang ada dalam suratul Fatihah. Kita baca memanglah kita baca. Kita perbetulkan bacaan Fatihah, memanglah itu syarat untuk sah rukun Fatihah sembahyang kita. Tapi kita memahami tak suratul Fatihah yang kita baca. Untuk kita berakidah dengan suratul Fatihah. Kita membaca suratul Fatihah, kita tidak berakidah dengan suratul Fatihah, bukan kata sembahyang kita tidak diterima oleh Allah. Suratul Fatihah akan laknat kita kerana kita membaca tanpa berakidah. Tetapi walaupun kita tak pandai nak hurah suratul Fatihah, kita ngaji kaedah sifat 20, insya-Allah kita akan berpegang dengan akidah suratul Fatihah. Jadi hak selak tu ad-dinul khalis, agama yang suci. Contohnya dalam ni muqaddimah suratul Ikhlas. Ikhlas apa makna ikhlas? Suci, tauhid yang sebersih-bersihnya. Kemudian intisari kandungan suratul Ikhlas memberi kesedaran kepada hati kecil manusia tentang i'tiqad tauhid yang sebersih-bersihnya. Dalam tafsir Pimpinan Rahman. Fotostick lah tafsir itu, dia tebal nak bawa berat fotostick. Memberi kesedaran, intisari kandungan suratul Ikhlas memberi kesedaran kepada hati kecil manusia tentang i'tiqad tauhid yang sebersih-bersihnya, yang bersih daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dijadikan asas bagi ibadah. I'tiqad tauhid yang sebersih-bersihnya untuk dijadikan asas bagi ibadah. Asas bagi ibadah, tapak bagi ibadah. Tanpa asas, tanpa tapak, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tekan dalam salat ad-dinul khalis dua. Yang pertama qada dan qadar, yang kedua keesaan pada perbuatan yang menjadi asas kepada tauhid rububiyah. Yang mana antara dua ni sama saja. Bukan kata lain-lain antara qada dan qadar dengan keesaan pada perbuatan. Bukan bicara lain, bukan. Tapi cuma saya jadikan sebagai dua. Tapi kedua-dua tu sama je. Maknanya kalaulah kita tidak imani qada dan qadar, kita tidak imani keesaan Allah pada perbuatan. Jikalau kita tidak imani keesaan Allah pada perbuatan, kita tidak imani akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya jadikan dua tu sebagai, kalau tak faham ketika qada dan qadar, faham ketika sebut keesaan pada perbuatan. Kalau tak faham bicara keesaan pada perbuatan, faham di pembicaraan qada dan qadar. Yang mana kalau pergi kepada pembicaraan rukun iman yang keenam, dia akan terus pergi kepada bicara qada, ketentuan Allah pada azal, qadar perbuatan Allah sekarang. Tetapi kalau kita balik kepada kaedah pengajian sifat 20, sebelum bicara bab qada qadar, dia akan bicara sifat yang keenam, sifat wahdaniyah, keesaan. Walaupun wahdaniyah susunannya duduk nombor 6, susunan duduk nombor 6, tapi asas pembicaraan sifat 20 mengenal Allah adalah wahdaniyah, dinamakan ilmu tauhid. Ada. Sebab apa? Sebab asasnya adalah pada wahdaniyah. Walaupun duduk letak nombor 6, tapi ulama susun ni hikmah dia cukup besar. Sebab sebelum kita nak bicara bab wahdaniyah, keesaan Allah, bicara Allah ada dahulu.
Tapi Allah ada, tidak ada permulaan kidam bakak ni, pemahamannya daripada mana? Mari daripada keesaan. Sebab apa mari daripada keesaan? Apabila Allah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang kedua, berarti ada Allah pastilah sedia kala. Sebab kalau ada Allah, asalnya ketiadaan, Allah tak ada asalnya, nak ada Allah macam mana? Sebab Allah je Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, kita tidak cakap lah baru takdir kalau ada dua Tuhan. Hak mana Tuhan hak asal, hak mana Tuhan nombor dua, boleh cakap dulu gitu sementara. Tapi sekarang ni kita kalimat tauhid kita la ilaha illallah. Hanya Allah jiwa Tuhan. Jadi apabila Allah jiwa Tuhan, pastilah ada Allah, ada yang tidak diadakan oleh yang lain. Sebab yang lain tidak ada, Tuhan hanyalah Allah. Ada ni. Jadi permulaan wujud kidam bakak tu asasnya adalah wahdaniyah. Walaupun wahdan duduk nombor 6 sekalipun. Kemudian daripada pembicaraan wahdaniyah, keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan. Ini asas pada tauhid rububiyah. Keesaan Allah pada perbuatan. Apa makna keesaan Allah pada perbuatan? Makna keesaan Allah pada perbuatan, laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun li'annahu ta'ala al-khaliqu li af'alil makhluqat minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Dan kita kifayatul awam, kita tauhid. Apa makna keesaan Allah pada perbuatan? Maknanya tiada bagi satu pun daripada makhluk perbuatan, tidak ada. Tidak ada. Makhluk tidak ada sebarang perbuatan, tidak ada. Jadi mana batasan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk? Makhluk tak ada perbuatan. Sebab apa makhluk tidak ada perbuatan? Li'annahu ta'ala, kerana Allah Ta'ala lah al-khaliqu li af'alil makhluqat, yang melakukan kesemua perbuatan makhluk. Jadi makhluk tidak ada perbuatan. Sebab apa? Sebab Allah yang melakukan sekalian perbuatan makhluk. Siapa makhluk? Nabi-nabi. Perbuatan Nabi, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikati, malaikat-malaikat. Perbuatan malaikat, perbuatan Allah. Malaikat makhluk tidak ada perbuatan. Yang perbuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia keesaan pada perbuatan. Tidak ada bagi makhluk satu perbuatan pun tidak ada. Itu dia keesaan pada perbuatan. Makhluk ada perbuatan dia sendiri. Apa dia? Apa makna keesaan pada perbuatan? Tidak keesaanlah pada perbuatan. Perbuatan Allah suku-suku. Perbuatan makhluk, bahagian makhluk suku-suku. Itu dah panggil keesaan pada perbuatan. Bukan hanya Allah khalik, makhluk pun jadi khalik juga. Cuma makhluk sebagai khalik, benda kecil-kecil makhluk buat. Allah sebagai khalik, benda besar-besar makhluk buat. Allah Ta'ala buat. Gitu. Dah. Hanya Allah khalik. Keesaan pada perbuatan. Kesemua yang berlaku, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna keesaan pada perbuatan. Keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. Kejap situ barulah berpindah. Keesaan pada perbuatan, siapa yang perbuat? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mana? Yang bersifat dengan kudrah. Barulah susung kepada sifat yang ketujuh, sifat kudrah, sifat yang ke-8, sifat iradah, sifat asma, sifat ilmu. Pergi kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dibina atas keesaan pada perbuatan. Dibina atas keesaan pada perbuatan, baru lebih pada kudrah, iradah, ilmu, bicara qada dan qadar Allah, rukun iman yang ke-6. Jadi kesemua yang berlaku perbuatan Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan kudrah, yang perbuat sekalian perbuatan. Allah perbuat begitu. Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak pada azal. Allah kehendak. Allah mana? Allah yang bersifat dengan iradah, yang menentukan segala-galanya kepada azal. Allah mana yang berkehendak? Allah berkehendak selaras dengan ilmu.
Ada suri sifat yang sebenar, sifat ilmu qudrah, iradah ilmu, itu bicara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang keenam. Di bawah qada dan qadar ni lah pengertian tauhid uluhiyah. Allah sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Di bawah sifat iftikar itulah qudrah, iradah, ilmu. Iftikar dengan bahawa sekalian makhluk berkehendak kepada Allah. Allah mana? Allah yang bersifat qudrah, iradah, ilmu. Allah mana? Allah yang mengqadakan, yang mengqadarkan sekalian perkara. Rukun iman yang keenam. Yang saya sebut satu-satu ni, ini asas saja. Kalau kita memahami kaedah sifat 20, ini perkara biasa. Bukan perkara yang pelik-pelik. Ini asas kaedah sifat 20. Sebab tu kata nak memahami tauhid rububiyah, uluhiyah, kaedah sifat 20. Untuk mengenal Allah sebagai Rabb, untuk mengenal Allah sebagai Ilah. Tuan yang hakiki, sembahan yang sebenar. Allah sebagai Rabb, Rabbukum la ilaha illa huwa, tiada sembahan melainkan Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Ilah, khaliqu kulli syai'. Surah Al-An'am 102 tadi itu, yang menjadikan sekalian perkara. Itu kita ceritakan hak berkaitan dengan rububiyah uluhiyah yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Yang kita bina atas keesaan dalam suratul Ikhlas. Itu surah lebih-lebih belakang itulah. Kalau suratul Ikhlas kita tahu sangatlah kelebihan dia. Kelebihan suratul Ikhlas. Kita baca suratul Ikhlas marratan sekali. Fa ka'annama qara'a sulusal Quran. Baca qul huwallahu sekali seolah membaca 1/3 Al-Quran. Sesiapa yang baca surah qul huwallahu salasa marratin 3 kali, fa ka'annama qara'al qur'ana ajma', seolah membaca Al-Quran sekaliannya. Wa man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin 1000 ke 100 alfa dengan mi'ah. Tahu tak? Mi'ah 100 tak? Alfa 1000. Tak ada seorang sekolah Arab. Alfa marratin 1000. Mi'ah baru 100. Kadang-kadang pening kau. Dia antara alfa dengan mi'ah. Alfun dengan mi'atun. Mi'ah ni 100 tau. Mi'ah 100. Alfa alfun tu 1000. Alfa marratin. Siapa yang baca qul huwallahu 1000 kali, faqadish tara nafsahu minan nar, dia telah menebus dirinya daripada api neraka. Ini sekelebihan surah qul huwallahu. Tetapi tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah daripada langit yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Tidak ada. Nabi SAW bersabdanya, tidak ada dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil dengan al-kutubus samawiyah. Tidak ada. Tidak ada satu surah yang menyamai kelebihan dengan surah Ummul Quran Fatihah. Tidak ada. Kita biasa juga surah Fatihah, surah Kuliah, surah Yasin, jantung Al-Quran, waktu yang kita biasa dengar kelebihan. Tidak ada satu surah yang menyamai kelebihan suratul Fatihah, yang menjadi satu surah daripada 114 surah yang wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Ini keistimewaan suratul Fatihah, yang menjadi Fatihah, yang menjadi asas Fatihah, pembukaan agama. Yang mana suratul Fatihah ni dia ada 10 nama. Di antara nama suratul Fatihah ada suratul asas, yang diasas kepada agama, suratul Fatihah. Ni akidah yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Hak pegangan kita tu kena mati molek hak dalam suratul Fatihah. Kemudian hak berkaitan dengan
Kau dah sini ni lama mana biasa? Tak ada maklumat. Biasa saya mari tanya dulu, tempat tu Isyak putih lalu ke? Ada tambahan masa kecederaan ke tambahan masa sungguh? Ada juga tambahan masa kecederaan pun ada juga. Tambahan masa tu lama mana? Tambahan masa secara sudden death tak? Selagi dah habis tak berhenti. Kan sudden death kan? Sudden death panggil dulu. Selagi tak sumbago tak berhenti tau. Kan? Ke mana? Tapi dia ada masa juga tau. Cuma kalau sumbago tengah tu berhenti. Gitu je lah. Ni kalau kita tambah masa ni sudden death sungguh lah. Selagi dah habis kita tak berhenti. Tak ada masa tau. Ke macam mana? Dia kena ikut tempatan juga. Biasa-biasanya sambung tu lama mana? Nanti kan perut lapar kan? Biasa? Lebih sikit lama mana? 5 minit? 10 minit? 15 minit. Jadi maknanya 8.40 gitu. 8.40 dah cukup tambah lagi. Kalau gitu dah sah duk kira sampai ke cukup dah kita bicara ni bicara bab pegangan. Ini asas saja. Bagi orang-orang yang memang duk ngaji somodah, alhamdulillah lah. Tapi kita ni kadang-kadang ada orang-orang yang baru-baru kena kira belakang tu. Kita orang lama-lama, orang tua-tua, kita duk gitu somodah tu bahagian kita. Bahagian orang-orang baru-baru kita kena amati dalam bab usuluddin, pegangan. Kita kena amati molek. Kita nak biar ahli jemaah kita tu betul-betul berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lah kita tengoklah macam mana. Tak apa berhenti awal pun boleh balik cepat. Kadang-kadang jauh juga pergi. Masa kadang-kadang tengah malam pada rumah pukul berapa? Pukul 12 pada rumah. Ni bandar ni nak berhenti pukul 10 tak apa bandar ni. Kemudian hak tanya berkaitan dengan batasan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kita balik kepada hakiki hak tadi, tidak ada perbatasan sebab tidak ada perbuatan melainkan hanya perbuatan Allah. Tidak ada melainkan kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita berpegang, kita ada perbuatan. Kita ada usaha dipanggil. Kita ada ikhtiyarun, pilihan. Kita ada kasbun, usaha perbuatan kita ada. Sebab apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Akan dikau kami yang minta pertolongan. Kami. Jadi apabila suratul Fatihah menyatakan bahawa kami, maknanya wajib berpegang, kami ada peranan. Sebab apa? Sebab suratul Fatihah meletakkan pengabdian diri itu, kami yang mengabdikan diri akan dikau. Akan dikau jua ya Allah, kami mengabdikan diri, kami sembah. Akan dikau ya Allah, kami minta pertolongan. Mana menyandarkan perbuatan sembah, perbuatan memohon kepada kami. Maknanya wajib berpegang. Sebagian Al-Quran sandar kepada kita. Kita ada pilihan, ikhtiyarun. Kita ada kasbun, usaha yang dipanggil perbuatan. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Tetapi walaupun kita berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, kita jangan lari daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Termasuk diri pilihan kita pun hak Tuhan juga. Termasuk diri usaha perbuatan kita pun hak Tuhan juga. Dah lagi tu, tak usah tak ada. Hakikinya memanglah tak ada. Sebab Tuhan belaka, nak ada kat mana? Tapi walaupun hakiki sebenarnya tak ada, kita wajib berpegang ada sebab Al-Quran sandar kepada kita. Mati situ je.
Kenapa hakikinya kita tidak ada perbuatan? Kenapa Al-Quran masih lagi sandar kepada kita? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah. Kita yang akan ditanya pada hari akhir. Setakat tu saja. Ayat Al-Quran yang menyandarkan perbuatan kepada hamba, tu memanglah banyak sangatlah ayatnya. Hak sandar perbuatan kepada seseorang. Kita baca dalam wirid sembahyang, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang balasan kebaikan atas kebaikan yang diusahakan oleh seseorang. Laha ma kasabat. Itu ayat Al-Quran. Ayat-ayat lain banyak lagi yang menyandar perbuatan kepada hamba. Tapi kita ambil satu cukuplah. Suratul asas kita, Suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Akan dikau kami yang minta pertolongan. Dan Quran sandar pada kami yang sembah, kami yang minta pertolongan, maka wajib berpegang. Kami ada pilihan, kami ada usaha perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah Rabbil Alamin, marbub kepada Allah, retahan Allah, perbuatan Allah, aturan Allah. Hak Allah belaka termasuk diri pilihan kita dan diri usaha perbuatan kita. Tak ada hakikinya, memang tidak ada, tapi wajib berpegang dia sebab Quran sandar kita. Itu je. Lepas tu kita sebelum nak bicara bab ikhtiar usaha, kita bicara dulu hak keesaan pada perbuatan. Kita mati dulu di qada dan qadar. Qada ketentuan Allah pada azal, qadar perbuatan Allah. Semuanya qada dan qadar. Semuanya qada dan qadar. Dan pilihan kita qada qadarnya. Usaha perbuatan kita qada qadarnya semua. Dah tak ada kita. Memang tak ada. Kada apa kita? Memanglah tak ada. Sebab sekalian qada dan qadar ke macam mana? Bukan sekalian qada dan qadar. Bila sekalian qada dan qadar, tak ada lah bahagian kita. Dah berlaku ni, inilah qada qadar. Ke qada qadar Tuhan ni sebahagian-sebahagian je. Itu kata kita kadang-kadang hanya pandai bilang, sebut qada qadar, qada qadar. Tapi apa dia qada qadar? Walah sekalian qada qadar, dah sekian qada qadar, tak ada bahagian kita. Tak ada lah kita. Sekian qada qadar. Sekian qada qadar hak kita suku. Dak sekalian lah panggilnya. Kan pelik dah tu. Sekalian. Lepas tu pilihan hak kita sungguh bukan Tuhan. Usaha perbuatan kita sungguh bukan Tuhan. Dah sekalian tu apa dia? Jadi kan lagi dah tu sebab tidak memahami apa yang dia ngapa, maka tidak ada di akidah. Qada qadar tak ada di akidah. Yang ada hanya sebahagian je qada qadar. Sebahagian lagi tu hak kita sendiri. Habis lah. Mulut sekalian qada qadar, tapi fahamnya tidak, berpegang hak qada qadar buat langit, hak qada qadar buat siang, buat malam, hak qada qadar lahirkan kita, matikan kita. Hak qada qadar. Lepas tu hak lain, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih sendiri dan berusaha sendiri. Oh, maknanya banyak bukan qada qadarnya. Makna kita ni qada qadar Tuhannya lahir kita 40 tahun dahulu, 50 tahun dahulu. Apa qada qadarnya? Mati kita akan datang. Qada qadar. Kita hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tak ada lah qada qadar. Hak kita belaka. Habis hang seumpama tu tak ada rukun main kenal. Mana iftikar? Mana sifat istighna Allah? Mana sifat iftikar Allah? Tidak mengenal Allah sebagai ilah dan tidak mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki yang melakukan segala-gala perkara. Tak ada. Tapi ibadah kita asasnya mana? Tidak ada asas. Ibadah kita akan jadi debu yang bertaburan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cerita bahagian pegangan. Ni kalau tok molek ni, hak ngaji-ngaji sekarang ni
kena amati molek. Mak dak. Kena mak. Elek boleh. Kena tengok molek. Kita bicara bab pegangan. Ingat baik, kita bicara bab pegangan. Kita bukan bicara bab zauq. Rasa di hati, hadir di hati, menjiwai di hati, meresap di hati. Hak tu bukan tu. Ni kena cermat. Di tengah kita banyak bawakan yang seumpama tu. Yang mana terkadang yang bawakan ni kadang-kadang aliran pun bukan aliran agama. Belajar universiti, bidangnya bidang dunia, bukan bidang agama. Tapi boleh baca kitab agama. Lepas tu dah tabarkan pengajiannya macam mana. Kau nak bicara tauliyahnya ada ke tidak, itu bicara lain pula. Terkadang tauliyah pun tidak diluluskan. Kenapa? Ada persoalan. Tapi membicarakan bab agama kena cermat. Saya sebut sekarang ni bicara pegangan, i'tiqad, pegangan. Bukan zauq. Bukan nak kecak di batin, nak hadir, nak hari Allah tak ada, Allah merasai Allah. Mana ni? Hak tu butiah. Itu bukan bicara i'tiqad. Itu bicara zauq, syuhud, maqam aulia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siapa ada tu? Faham boleh? Kita bicara pegangan ni. Kejap sini. Ingatan kita memang tidak ingat ke qada dan qadar. Memang kita tak ingat kepada perbuatan Allah. Kita ingat hak kita semata-mata. Tak ada salah apa pun. Ni sampai peringkat kena hilangkan keakuan. Kena hilangkan rasa aku yang pilih. Kena hilang rasa aku yang buat. Allah disumai rasa zauq. Itu tak boleh nak buat tu. Itu bicara dalam kitab haqiqah. Kitab tasawuf haqiqah, kitab hikam, kitab dah bicara hak syuhud zauq. Syuhud zauq ni maqam fana. Bicara siapa? Bicara maqam aulia, kurnia Allah. Bukan suruh orang awam suruh buat. Kena hadir Allah, kena rasa Allah, kena menjiwai Allah. Tidak ada aku, tak ada dah keakuannya. Fana ada, kena lenyap keakuan. Nak lenyap macam mana keakuan? Faham tak maksud lenyap keakuan? Tahu tak? Lenyap tak ada, aku tak ada, Allah tak ada aku. Macam mana nak lenyap keakuan? Itu maqam wahdatul af'al, maqam aulia. Itu kurnia Allah, bukan nak suruh buat. Nak buat boleh. Cocok sejarum. Hilanglah keakuan, pening moteng. Cocok sejarum. Terlampau kuda suti. Hilang keakuan. Punya suruh hilang keakuan, tak ada Allah suruh buat gitu. Punah, bukan, itu bukan. Kalau ada orang bawa gitu, kita pihak masjid kena ambil tindakan. Kena hentikan. Punah bawakan yang seumpama tu. Kita bicara pegangan. Bukan bicara bab zauq. Bukan bicara bab syuhud. Itu bicara bab wujdan. Itu bicara maqam. Kurnia Allah tu bukan suruh buat. Walaupun saya tak ada usul-usul berkenaan di sini, tetapi tahu juga sedikit sebanyak sejarah-sejarah yang berlaku di sini. Tahu juga sedikit sebanyak sejarah yang berlaku di sini. Nak hadir rasa Allah yang ada. Nak hadir Allah dekat dengan kita. Nak hadir wujud Allah Subhanahu wa taala di mata hati kita. Lenyap Allah segala-galanya. Bawakan kawasan-kawasan sinilah. Yang akhirnya difatwakan sebagai sesat. Walau kesesatan yang dibawa bukan selepas fatwa. Lama dah nyata kesesatan yang bawa. Tapi kenapa kita tidak dapat menyedari kesesatan? Itu masalah kita. Itu masalah kita. Bicara pegangan simple saja. Kita berpegang di akidah. Bicara rasa, zauq, kecap, itu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau orang bicara, waktu nak pergi hadir, mana Allah tak ada kita ni. Kalau lagi merasai ada kita, masa lagi merasai kita ni berpangkat, masa lagi merasai kita ni kaya, masa lagi merasai kita ni ada apa-apa, gugur tauhid tiap-tiap hari. Jaja seumpama tu.
Makna orang yang diisytiharkan sebagai ajaran terpesong ni lama dah terpesongnya. Kita ada asas, dengar sekali cukup dah. Sesak di bawah. Pengajian dia di mana? Latar belakang pengajian dunia. Doktor pun dunia, bukan agama. Dia ambil di mana? Ilmu direct daripada Allah. Faham-faham kan? Tapi nak ceritanya, apa yang dia bawa yang terpesong tu, kalau kita betul-betul ada asas akidah fardu ain, kita boleh menilai sekali dengar cukup. Tapi kalau fahaman yang jelas sesak seumpama tu boleh berjalan dalam masa yang lama, kita kena persoalkan diri kita sendiri. Sebab kita mengaji ilmu tauhid, ada hak dia, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kita mengaji ilmu tauhid sampai peringkat boleh menilai manakah pegangan yang sebenar, manakah pegangan yang tak sebenar, barulah luluh fardu ain kita. Tapi kalau orang bawa dengan fahaman yang terpesong, boleh berjalan dalam masa yang lama, kita tak ada nak nilai, kita ada masalah dalam ilmu fardu ain. Padahal kesalahan sangat nyata. Bukan sekarang selepas diisytiharkan, bukan. Saya dengar lama dah fahaman ni, bertahun dah. Dan saya memang selalu sebut dalam kuliah saya, cuma saya tak sebut siapa. Tapi memang saya tiasa sebut fahaman ni. Sebab fahaman sebab ni bukan satu fahaman. Banyak orang bawa yang seumpama ni. Nak merasai, nak hadir Allah, Allah, Allah. Tak ada. Pandang kanan Allah, pandang kiri Allah, pandang atas Allah. Tak ada kita. Selagi ada kita, syirik, gugur tauhid. Pun orang lah. Kita bicara bab pegangan. Bab ingatan, kita orang awam. Basirah kita gelap. Dosa kita banyak. Memang kita tak mampu nak hadir di hati, ingat di hati akan qada dan qadar. Tak mampu kita ni. Yang wajib kita nak ingat di hati, hukum hakam Allah Ta'ala. Mana hak Allah Ta'ala suruh, hak zahir batin. Mana hak Ta'ala larang, hak zahir batin. Itu hak kewajipan kita nak kena ingat. Kita nak tengok apa-apa, boleh ke tak hukum ni. Kita nak dengar apa-apa, boleh ke tak hukum ni. Kita nak bercakap apa-apa, boleh ke tak hukum ni. Kita nak buat apa je, hati kita kena ingat akan hukum hakam Allah, hukum syarak. Ingat tak akan yang berlaku tu qada qadar? Tak ingat, itu bukan tuntutan ke atas kita orang awam. Bukan suruh Allah, Allah, bukan. Tapi ingat baik. Kalau bicara bab pegangan, bicara bab pegangan. Tapi kalau dia pergi kepada syuhud, hadir di hati, menjiwai di hati, merasai di hati, tu faham-faham lah. Bawakan yang terpesong. Kena hentikan. Jangan kita benarkan ajaran-ajaran yang memang terpesong. Tapi gitulah, terpesong lama dah. Lama dah saya sebut fahaman ni. Dalam pengajaran saya, lama dah saya sebut fahaman ni. Sebab diadu bagai-bagai dah orang adu. Salah kata. Pejabat agama telefon. Belajar di mana? Marah tanya belajar di mana. Jangan tanya saya belajar di mana. Awak nak belajar, belajarlah. Tak mahu tak saya belajar. Oh, marah tanya belajar di mana. Lepas tu, tidak tahu orang pejabat. Oh, pejabat tidak tahu. Dah lah nak tahu juga. Oh, belajar di mana? Saya belajar dengan Allah pukul 3 pagi. Oh, hebat. Dah sebut wahyu je laginya. Boleh turut hak sesak yang jelas-jelas nyata. Di mana kedudukan ilmu kita? Sampai kita tertipu dalam kesesatan yang amat nyata. Bukan kesesatan yang samar-samar, bukan. Kita bicara bab pegangan, bukan bab syuhud, bab ingatan. Kemudian hak percakapan kitanya dipanggil percakapan asbab. Tercakap kan saya tu cakap asbab, tak ada salah tu. Saya yang susung, saya atur, saya rancang, saya belaka. Itu hanya cakap asbab. Tapi pegangan kita sini. Sekalian perbuatan Allah, sekalian qada dan qada Allah. Perkara baik ke qada dan qada Allah, perkara jahat ke qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita mula dengan nama Allah? Sebab hak dia belaka. Kenapa kita mulai dengan Alhamdulillah? Segala puji milik Allah. Sebab apa? Sebab hak dia belaka. Rabbil alamin, Tuan.
Bagi sekalian alam sekalian dia tuan. Apa ni dia tuan? Hak qada qadar dia belaka. Tu suratul Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Tuhan sandar kepada kita. Maka kita ahli sunnah berpegang, kami ada pilihan, kami ada perbuatan, tapi diri pilihan kami qada qadar Allah. Diri perbuatan kami tetap qada dan qadar Allah. Tapi wajib berpegang, kami ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang kami ada pilihan dan perbuatan, akidah Jabariyah yang tidak berpegang dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau berpegang pilihan perbuatan kami sendiri-sendiri, bukan hak Allah Ta'ala dah. Sebab Allah letak dah akal di kami, maka kami memilih, menilai sendiri, kami buat keputusan sendiri. Allah Ta'ala selalu letak tenaga di tubuh kami, maka tenaga tu yang menghasilkan pergerakan usaha kami, yang menghasilkan usaha kami. Itu akidah qadariyah yang tidak berpegang dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ahli sunnah jemaah berpegang Allah sebagai Rabbil Alamin, hak dia belaka, dan berpegang kami ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah qada dan qada Allah. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak tanya batasan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, pandang hakiki tidak ada batasan sebab makhluk tidak ada perbuatan. Tapi pandang hak ayat menyandarkan kepada perbuatan makhluk, kita berpeganglah. Jadi batasan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, hakikinya kesemuanya perbuatan Allah. Lepas tu perbuatan makhluk ni, dah Quran sandar kepada seseorang yang melakukan. Tuhan sandar perbuatan kepada makhluk. Tuhan sandar situ ada batasan dia. Mana perbuatan makhluk wajib kita berpegang ada, tapi perbuatan makhluk tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pandang hakiki, tidak ada batasan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, sebab makhluk tidak ada sebarang perbuatan. Keesaan pada perbuatan Allah kesemuanya datang daripada keesaan pada perbuatan, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soalan yang kedua ni sama je ni. Lebih kurang je tu. Lebih kurang je. Cuma ada tanya bab pekoh, ada tanya bab zakat. Tanya bab zakat gini lagi jabat agama tu lah. Ni tanya bab pekoh, bab sakit macam mana boleh solat jamak. Tu kena buat tajuk lain tu. Tu tanya pekoh. Tanya tu lah, keluar duit ke SP tu zakat. Kita tanya jabat agama. Jadi kita bukan tak mau jawab. Jadi lain. Jadi muk lain dah malam ni. Soal kod lain, kurang kod lain, kita tanya kod mai kod medan lain, tajuk lain, kita kena buka medan lain pula. Sebab kita ialah kadang-kadang satu perkara tu kita kena fokus sedikit. Kita nak takut kita jadi salah faham. Salah faham dalam bab ni tergelincir daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lucu keesaan Allah pada perbuatan, lucu qada dan qadar, lucu tauhid rububiyah uluhiyah, amal ibadah tidak ada asas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kena tu semua ni, sebab kita bukan persoalan kita orang lama-lama, persoalannya orang baru-baru silih berganti. Orang baru-baru silih berganti, orang muda, budak-budak, kita kena sentiasa. Kalau kita tua sekalipun belajar semua dah pun kita fahamlah kemampuan pemahaman kita. Mana kita ni kena dengar semua. Dah kita mana penguasaan kita tu terhad untuk pegangan okeylah. Tapi kalau anak cucu tanya tak jawab kita. Sebab kita hanya setakat faham sendiri, pegang sendiri, nak cerita tak pandai. Tapi ni tak nak cerita pun tak apa. Ini bukan ilmu cerita, ilmu pegangan. Faham molek, pegang molek. Tapi seeloknya boleh ceritalah, nak cerita pada anak cucu kita apa semua. Betul? Soalan yang berkaitan. Hak berkaitan. Hak berkaitan.
Ada soalan yang berkaitan lah. Kita sekarang ni nisbah pengajian lah. Sudah ada peningkatan. Ada pengajian tauhid, apa tu sekarang ni ada peningkatan. Cuma kita kena cermat sikit lah. Kena cermat sikit. Sebab kita kena pastikan yang kita jemput membicarakan bab tauhid ni betul-betul orang yang mahir, yang belajar dengan guru serta mahir. Ini bab pegangan ni. Bab pekoh pun nak wi sedap juga. Bab pekoh pun dia jadi salah juga kalau dia ajar salah. Tapi kalau bab tauhid memang kita nak pastikan yang kita jemput mengajar tu mahir, berguru serta mahir. Sebab memang kalau kita dengar-dengar tu memang kadang-kadang nak buat satu program permintakan. Kita nak kitab tauhid. Bagus tu. Dulu tak peduli pun. Ngajar lah. Kita apa? Biar nak pergi speaker masjid bunyi. Malu Masjid kita senyap dengar isyak. Tak aktif. Nak pergi bunyi je. Lepas tu nak ngajar apa? Kau pandai asal bunyi. Oh berat gitu. Sekarang ni Alhamdulillah ada pemahaman dah. Nak bab tauhid, nak bab semayang. Tapi cuma kena cermat sikit. Kalau bicara bab pegangan, bicara bab pegangan. Ni pegangan. Jangan dia sebut saya kena rasa, kena hadir, kena ingat, kena pandang Allah Taala juga. Bukan. Itu bukan bicara i'tiqadiyun. Itu bicara syuhudiyun, dia panggil zauqiyun. Syuhud maqam aulia, zauq kecak di basirah aulia ilah. Para sahabat radhiyallahu anhum, itu bicara syuhud, bicara zauq, bukan suruh kita buat. Atau kata kena molek sangat beza. Kita bicara bab pegangan saja. Memang hati kita lalai. Kita tak akan ingat kepada qada dan qadar. Kita tak ingat akan perbuatan Allah. Tapi yang kewajipan kita ni tadi, ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu senyap dah tu, okey dah. Tu selok lain tu. Selok lain tu. Dia beginilah. Saya belajar hak guru saya bawanya, dia kurang suka sebut mana-mana aliran. Dia hanya sebut apakah jalanan yang sebenar. Aliran-aliran tu jadi kita kurang menyebut. Kita hanya cerita ilmu untuk pemahaman. Sebab sebut je aliran, orang akan bunuh lalu dah. Kalau dia berkenan dengan satu-satu aliran. Ada ni. Dia masalah rububiyah uluhiyah. Kaedah asas Quran hadis. Ada ni. Orang yang tidak menerima kaedah sifat 20, dia hanya nak kembali pada kaedah Quran hadis. Kalau mereka betul-betul berkelayakan, alhamdulillah jalan. Jangan mereka mempertikaikan orang yang boleh kaedah sifat 20. Kalau mereka betul-betul berkelayakan, betul-betul mahir dalam ilmu Al-Quran dan hadis, mereka akan direct kepada Quran hadis untuk tauhid uluhiyah dan rububiyah. Tetapi kadang-kadang mereka yang mendakwa mereka lah tauhid uluhiyah rububiyah, cuba tengok huraian mereka berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni banyak golongan-golongan yang terpesona dalam bab qada dan qadar.
Sampai peringkat qada Allah hanya buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan seseorang, lelaki ke, perempuan ke, di mana lahir ibu mana, tempat mana, qada Allah. Matinya bila, matinya macam mana, matinya di mana, qada Allah. Di tengah tu kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak mengqatakan, Allah hanya mengetahui yang ini. Kita boleh tengok dalam rakaman-rakaman golongan yang mana mereka kata nak kembali pada Al-Quran hadis semata-mata, yang menolak kaedah 40 huraian bab qada terpesong daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya sebut dah tadi, kita betul-betul nak memahami tauhid rububiyah uluhiyah, balik pada kaedah sifat 20. Kita akan memahami bab keesaan Allah pada perbuatan, asas pada tauhid rububiyah. Kita memahami kudrah, iradah, ilmu, maksud di bawah sifat iftikar, sifat Allah sebagai sifat uluhiyah bagi Allah, yang sifat dengan istighna, iftikar, pergi pada kudrah, iradah, ilmu. Dia setakat menyebut, boleh menyebut. Kita kembali kepada Al-Quran hadis, boleh menyebut. Tapi ilmu kita untuk memahami Al-Quran hadis ada belas-belas ilmu. Kita ni terkadang membaca Al-Quran pun dipertikai oleh orang, bacaan pun tak betul. Gitu kita ni. Tapi kalau betul-betul ada orang yang berkemampuan kembali pada Al-Quran hadis, jalan. Begitu je. Batu golongan-golongan tu, tu kita faham lah. Sebab biasa saya mengaji gitu, maknanya kita hanya menyampaikan. Walaupun saya sebut tadi mereka yang di fatwa di keluar pejabat agama kata terpesong, memang lama dah saya biasa perjelaskan perkara ni dalam keluar saya. Cuma saya tak sebut nama. Sampai sekarang pun saya takkan sebut nama orang. Tapi memang saya tiasa peringat ajaran ni. Lama dah saya tiasa peringat. Bukan sehari dua ni, bertahun dah saya peringat perkara ni. Sebab di Terengganu kita bawakan ni bertahun dah meresap dalam masyarakat. Tapi orang ni kadang-kadang tak sebut nama, dia tak faham. dia kata, ustaz mai duk cerita gitu, sebut kat nama Allah. Saya belajar tak sebut nama. Jadi saya belajar hanya sebut betul begini. Ni seumpama bawa seumpama ni salah ni, bawa seumpama ni salah ni. Saya sebut salah aja. Ada rakaman ni, ada ngajar di tempat kita gini ni, gitu je saya sebut. Siapa saya tak sebut. Ngajinya gitu dah tak sebut. Jadi tak sebut ah. Cuma bagian kitanya biar kita faham molek pemahaman akidah untuk diri kita dan mereka-mereka yang duduk di bawah tanggungjawab kita, anak-anak cucu kita tu. Biar kita pastikan mereka betul-betul memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab terkadang sekarang ni pengajaran agak terbuka, rakaman banyak. Jadi anak cucu kita ni kadang-kadang mereka sibuk, mereka tak dapat nak duduk dalam majlis ilmu seumpama ni. Maka mereka yang minat kepada ilmu, mereka akan mengikut rakaman-rakaman pengajian. Macam mana nak pastikan mereka tu pandai nilai, pandai pilih. Itu tanggungjawab kita lah. Orang tua, ibu bapa, toki ke tok ke samalah. Sebab apa? Bukan anak, cucu tu adalah bekalan hari akhirah kita. Anak bekalan hari akhirah kita, cucu bekalan hari akhirah kita. Amal anak kita, pahala untuk kita. Amal cucu kita, pahala untuk kita. Kita hidup, kita mati, pahala berpanjangan. Tapi amal anak mana yang berpahala? Yang ada asas kesucian akidah. Amal cucu mana yang ada pahala? Yang ada asas suci dah, akidah yang suci, suratul ikhlas. Barulah anak kita amal ada pahala, cucu kita amal ada pahala, menjadi pahala kepada kita, bekalan kita di hari akhirah. Tapi pastikan anak cucu kita ada asas akidah yang sebenar, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kira-kira kita ni kat pukul 9 dah. Banyak dah tu, lama dah tu. Saya tak ingat tadi. Biasa saya mengajar mana-mana pun ingat start pukul berapa. Tak ingat tadi start pukul berapa. Saya balik, saya buat catatan. Mula pukul berapa, berhenti pukul berapa.
Mana kalaulah datang pula kemudian saya boleh sebut. Saya mari dulu mula pukul ni, berhenti pukul ni, sejam berapa puluh minit. Sebut dah. Gitu. Sebab mari pula masa yang sama jugalah panjang. Tak boleh sekejap-sekejap. Dan kalau orang biasa ikut hak kedua saya dia faham lah. Gulung bila sejam suku biasa tu. Kalau orang tak boleh ngaji lama dia tembak awal-awal tu. Kalau nak ngaji pendek pergi Masjid Putih malam kami. Tu pendek. 3 minit sebelum isyak. Berhenti dah. Sebab apa? Sebab dipotong. Kalau tak berhenti kan dipotong radio. Tu betul. Tu memang sekejap sungguh lah. Bukan isyak berhenti. 3 minit berhenti. 3 minit sebelum isyak. Cukup 3 minit kita pun slow kita pun berhenti. Bukan dalam 2 minit dia nak serah pada DJ dia lah, nak naik kepada atas bukit itu pula untuk bang isyak. Tu kalau betul-betul masa yang pendek sungguh lah. Memang saya mengajar mana tempat pun memang kurang-kurang sejam. Sebab kita jelas kita ni kelapangan kita maghrib lah kelapangan kita. Tapi saya biasa sebut mana-mana tempat kita nak belajar maghrib terhad, nak belajar kuliah duha, itulah masa yang paling lega. Kuliah duha sekurang-kurang sejam setengah, boleh 2 kitab. 2 kitab. Tauhid 1, Fiqh 1, Fiqh 1, Tasawuf 1, Tauhid 1, Tasawuf 1. Kita boleh dah letak 2 daripada 3 ilmu asas fardu ain. Kuliah duha sejam setengah. Sejam setengah tu paling pendek dah tu. Boleh pergi pada 2 jam. Tu hak mana kita betul-betul masa yang lapang. Senang mengajar. Kuliah duha pula dia tak ada cuti. Kita sama dengan kuliah maghrib. Masuk bulan Ramadan tak ada kuliah maghrib. Kuliah maghrib bulan Ramadan gulung bila. Gulung bila 2 tahun dah. Saya buat kuliah maghrib 2 tahun ke setahun di Masjid Gulung Bila. Hak malam 1 bulan Ramadan pun kuliah jalan macam biasa. Kuliah jalan macam biasa. Terawih macam biasa juga. Gulung Bila saja. Saya tak berhenti kuliah maghrib. Tempat lain memang berhenti belakang. Tapi kalau kuliah duha tak kendala. Bulan Ramadan kuliah duha berjalan. Lepas tu kata kita nak mengaji betul-betul kuliah duha. Maghrib ni memang agak terhad. Cuma kuliah duha ni orang perempuan yang tak bekerja, orang pecing, ramai orang nak mengaji. Orang bekerja pula dia boleh mengikuti dalam live FB. Mereka tidak ada kelapangan masa, mereka boleh mengikuti juga. Mana masa yang paling sesuai adalah waktu pagi, waktu duha. Itu masa yang paling sesuai. Sebab tu kita seeloknya usahakan biar di tempat kita ada kuliah duha. Mulakan kuliah duha. Maghrib lah kita mulakan kuliah duha. Orang perempuan ramai, orang duduk rumah tu ramainya. Orang pecing pun ramai. Orang pecing buat apa pagi-pagi? Tengok TV. Sesuatu khabar. Tidur kadang-kadang. Biar pergi masjid belajar. Kita ada orang pecing kampung ni. Kita ada orang pecing buat kuliah. Jalanlah. Duduk menung di rumah, tak ada kerja buat kuliah. Dia kena buat gitu, kena usahakan. Mana kalau kita boleh buat duha 2 kitab, maghrib 1 kitab, kita boleh lengkap tauhid, fiqh, tasawuf. Dia sebenarnya maghrib ni waktu ibadat, maghrib ni waktu semayang, semayang sunat awabi, baca Al-Quran, berzikir. Maghrib lah waktu yang paling sesuai. Maghrib waktu ibadat. Tapi oleh kerana kita waktu yang agak waktu kemuncak lah kita kata, maghrib lah betul lah. Tapi terhad masa dia. Nak moleknya kita usahakan biar ada kuliah duha. Jadi setakat tu lah. Saya ni walaupun pertama kali mari sini pun sebahagian tu saya kenal dah. Sebahagian saya kenal dah. Dah Gulung Bila dekat kawasan-kawasan ni belaka Jadi kita cuma biarlah kita belajar ni betul-betul ikut panduan. Kita belajar ikhlas lillahi ta'ala, dan kita istiqamah dalam belajar, dan kita jadikan majlis ilmu ni satu kewajipan dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Kita jadikan sebagai kewajipan yang memang itu adalah kewajipan. Cuma kita ni kadang kewajipan kita buat longgar. Kita jadikan kewajipan dalam kehidupan kita perkara yang memang wajib.
Cuma kita nak tekan untuk diri kita dan keluarga kita, sentiasa melazimi majlis ilmu untuk memantapkan akidah kita, amal ibadah kita, kemudian hubungan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Setakat itulah, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.